Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi ya untuk Sains tahun 1. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat ya. Dan cikgu ada dapat maklumat juga. Okey, ada di kalangan murid yang uh, terlibat dengan COVID ya. Jadi cikgu harap cepat sihat, cepat sembuh ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tentang bentuk muka bumi. Apa yang dimaksudkan dengan bentuk muka bumi. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, baik. Kamu boleh tengok video dulu. Di akhir nanti baru boleh keluarkan buku teks. Ataupun kalau nak letak siap-siap buku teks kat sebelah pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Sebelum cikgu teruskan untuk mengajar kamu hari ini, untuk penerangan tentang bentuk muka bumi, cikgu nak kamu tengok video yang cikgu sertakan ini. Okey, boleh bersedia tengok dulu video ni. Dah tengok kan? Itu adalah video tentang bentuk muka bumi. Apa dia bentuk muka bumi? Ni cikgu tunjuk dah. Ini adalah gambaran bentuk muka bumi di bumi kita ni. Kita hidup di atas muka bumi, inilah antara bentuk muka bumi yang ada. Yang ada apa benda cikgu? Okey, cikgu akan tunjuk satu persatu. Okey, kalau kamu tengok keseluruhan dalam gambar ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 bentuk muka bumi. Ini bentuk muka bumi yang utama yang ada di bumi kita. Okey, dan ada setengah bentuk muka bumi ni ada di tempat kita, ada yang tak ada. Tapi ini yang utamalah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, bentuk muka bumi yang utama yang ada dalam bumi kita ni adalah gunung. Nampak tu ada gambar gunung. Okey, gunung ni adalah satu kawasan tanah tinggi yang memang sangat tinggi. Nak panjat pun ada setengah gunung dekat Malaysia ni boleh kita panjat yang mudah. Okey, tapi tengoklah bentuk dia. Kalau macam ni bentuk dia, susah ke senang agak-agak nak panjat? Tapi kan di Malaysia kita ada Gunung Kinabalu, iaitu gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Dah ramai dah memanjat Gunung Kinabalu tu. Sebab dia ada laluan-laluan dia. Okey. Ini adalah bentuk muka bumi yang kita sebut gunung. Cuba sebut semua. Gunung. Dia adalah tinggi ya, dan paling tinggi di atas tu ada puncak. Kita panggil dia puncak. Puncak tertinggi bagi gunung. Okey. Seterusnya kita ada bukit. Bukit kawasan tinggi juga tapi rendah daripada gunung. Dia kawasan tinggi, masih tinggi, tapi dia rendah daripada gunung. Okey. Baik, jadi kawasan bukit ni setengahnya boleh kita daki, boleh kita naik. Okey, kawasan bukit, kawasan tanah tinggi. Contohlah kalau dekat kita ni bukit apa yang popular yang orang selalu panjat? Bukit Broga ada. Okey. Jadi ini adalah bukit di mana dia rendah sikit pada gunung tadi tapi masih lagi bentuk muka bumi yang tinggi. Baik, seterusnya bentuk muka bumi yang ada adalah tasik. Tasik ni memang sebut tasik, kita tahulah ada air kan. Baik, tasik ni dia ada dua ya. Satu tasik semula jadi yang memang terbentuk hasil daripada bentuk muka bumi tadi. Mungkinlah cikgu rasakan dulu-dulu ada tanah yang mendap, ada tanah yang tinggi. Jadi tanah yang mendap tadi bila hujan turun dia akan menakung air. Nampak tak? Jadi tengok macam gambar cikgu tunjuk ni, ada bukit-bukit kiri kanan, tengah-tengah tu mungkin dia rendah, dia mendap. Jadi kawasan yang mendap mungkin dia menakung air, dan mungkin juga air ni datang daripada laut. Nampak tu ujung tu sikit tu macam ada laluan. Jadi itulah terbentuknya tasik. Ada satu lagi tasik buatan. Tasik buatan ni dibuat sendiri. Okey, manusia yang buat, korek bagi kemudian air hujan yang ada tu ditadah. Ada juga tasik buatan dan ada juga tasik semula jadi.
Okey, ini bentuk muka bumi yang ketiga. Yang seterusnya, bentuk muka bumi yang kita panggil kolam. Okey, kalau tasik tadi dia lebih besar. Okey, kena faham itu. Tasik ni adalah lebih besar, tapi kolam ni dia agak kecil. Samalah macam gunung dan bukit tadi. Gunung lagi tinggi daripada bukit. Okey. Jadi kolam ni pun sama, ada kolam buatan sendiri dan ada semula jadi. Tapi kebanyakannya kalau dekat kawasan kita ni lah, okay, Selangor, Kuala Lumpur ni kebanyakan kolam dibina sendiri. Mungkin nak cantikkan kawasan dan sebagainya. Okay. Tapi masih lagi termasuk sebagai bentuk muka bumi. Okay, kalau tasik buatan ni mungkin dia berada berhampiran dengan tasik pula. Kalau kolam buatan ni pun mungkin berada di kawasan-kawasan bukit dan sebagainya. Sebab dia nak menakung air. Air datang dari mana? Okey, sama ada dari sungai ataupun laut atau air hujan. Okey, sebab dia menjadi kawasan tadahan. Dia menakung air. Air pun tak boleh mengalir ke mana, membentuk kolam. Okey? Kalau kolam buatan sendiri tu kolam ikan ke, kolam mandi ke. Tapi ni cikgu cerita tentang bentuk muka bumi yang ada. Okey. Seterusnya, bentuk muka bumi yang kita sebut sebagai lembah. Okey, lembah ni macam mana? Lembah ni kawasan rata. Okey, sekelilingnya mungkin ada bukit atau gunung, tapi di tengah-tengah rata. Kalau tadi di tengah-tengah dia berlopak, dapat menadah air, tapi ni tak, dia rata. Biasa kawasan lembah ni ada orang duduk. Kamu pernah dengar tak orang sebut Lembah Kelang, Lembah Kelang? Kat mana Lembah Kelang tu? Kat mana Lembah Kelang tu? Ni Kuala Lumpur ni kira Lembah Kelang lah. Mungkin dulu-dulu kan di kawasan sekelilingnya bukit dan dia ada tengah-tengah tu tanah rata. Dan tanah rata ni pula biasanya tanah yang baguslah untuk bercucuk tanam, untuk didiami. Itu disebut sebagai lembah. Okey. Baik, bentuk muka bumi yang seterusnya adalah sungai. Sungai ni dia mengalir. Okey, kalau tengok gambar ni cantik kan, dia mengalir antara bukit ataupun gunung tu. Okey, tapi ada jugalah sungai-sungai yang mengalir di kawasan tanah rata. Okey, sungai ni biasa dari mana datang sumber airnya? Siapa tahu? Okey, sungai ni kalau ikutkan bentuk muka bumi, okay, dia datang daripada laut ya. Air dari laut yang datang ke situ. Ya ke? Betul lah. Okay, tapi ada juga air sungai ni datang dari dari kawasan bukit. Okey, cikgu cerita. Bukit hujan turun. Jadi hujan yang cikgu cakap ditadah tadi ataupun bertakung tadi, dia tak ada pergerakan, dia tak ada nak ke mana, tetapi dia ada aliran. Dia ada aliran yang boleh dilalui air, maka air sungai, air tu akan mengalir. Mengalir ke arah laut. Okey, dan air laut pun mungkin boleh masuk ke kawasan sungai. Tak apa, tapi kamu jangan pening-pening ya. Benda ni cikgu pun belajar masa cikgu tingkatan 6 dulu. Okey, tapi yang penting cikgu nak kamu tahu, sungai merupakan salah satu daripada bentuk muka bumi yang ada. Dah berapa dah? Okey, kita tengok bentuk muka bumi seterusnya. Kalau tadi sungai, bentuk muka bumi yang ada satu lagi kita panggil sebagai pantai. Kalau sebut pantai ni, tahulah kat mana kan? Dia mesti berdekatan dengan laut. Jadi pantai merupakan salah satu daripada bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi kawasan pantai ni biasa tanah dia landai. Ada juga yang agak curam ya. Kalau sebelah pantai timur, Kelantan, Terengganu, tanah pantai dia agak curam. Okey, tapi kalau sebelah kita ni, di sebelah barat, Selangor ke, Negeri Sembilan ke, biasa keadaan pantai dia landai. Okey. Pernah pergi pantai ke? Okey, jadi pantai merupakan salah satu daripada bentuk muka bumi. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, bentuk muka bumi yang terakhir, dia kawan dengan pantai ni juga. Dia kawan dengan pantai. Apa cikgu yang kawan dengan pantai? Okey, kita tengok ya. Inilah dia, laut. Okey, bentuk muka bumi yang terakhir, okey, yang ke-7 ke tadi? Okey, adalah laut. Laut terbentang luas membiru.
Okey, jadi ini adalah salah satu daripada bentuk muka bumi yang utama. Okey, di mana-mana pun boleh kita tengok laut yang seluas ini. Okey, kita di Malaysia ni banyak tempat yang kita boleh tengok laut. Okey, dan laut ni memang penuh dengan air lah. Setakat ni tak ada kan, laut tak ada air. Okey, jadi bentuk muka bumi yang penuh dengan air, kawasan laut. Kalau gunung, bukit, lembah tadi itu kita panggil daratan. Okey, kawasan yang tak ada air lah. Okey, tapi tasik dan kolam boleh berada di daratan sebab air dia sikit. Tapi kalau air banyak dah tak panggil tasik kolam lah, memang panggil laut lah. Okey, boleh faham ya? Tak apa. Jangan risau. Okey, cikgu bagi penerangan nanti, cikgu akan bagi latihan, mungkin kamu akan lebih faham. Okey, jadi sebagai kesimpulan, okey, bentuk muka bumi yang ada, okey, yang utama adalah bukit, gunung, pantai, kolam, tasik, lembah, sungai dan laut. Kalau orang tanya apa bentuk muka bumi yang ada? Okey, boleh jawab bukit, gunung, pantai, kolam, tasik, lembah, sungai dan laut. Boleh faham ya? Okey. Untuk lebih faham, kamu boleh buka buku teks, okey, muka surat 81 kalau tak salah cikgu. Ini dia. Tentang bumi. Cantik. Cikgu suka sebenarnya tengok gambar pemandangan macam ni. Nampak tu. Ini yang real lah, bukan lukisan ni cikgu rasa. Ini yang memang gambar. Ada bukit, ada boleh nampak kolam, sungai, okey, ada gunung. Okey, dan apa lagi tu? Dan ini muka surat 82 kata salah cikgu, muka surat 82 pun sama bentuk muka bumi 82 ke 83 tu. Sama yang kita tengok tadi, okey, gunung, bukit, sungai, lembah dan juga apa tu? Tasik. Ini yang dilukis lah. Sebenarnya yang tadi tu cikgu ambil yang inilah, cikgu cantumkan sikit. Okey. Baik. Ini pula yang berada di muka surat 82. Patutlah 82 dulu lah cikgu Rashidah ni. Okey. Yang ini pula ada pantai, laut dan juga kolam. Jadi untuk lebih faham kamu tengoklah gambar-gambar yang di sini. Okey. Senang-senang je tajuk untuk bumi ni. Kamu kena faham je bentuk muka bumi apa yang ada. Okey. Laut, pantai, kolam, gunung, bukit, lembah, tasik dan sebagainya. Okey, baik. Jadi untuk tajuk kita hari ini ringkas sahaja, setakat itu sahaja. Hari Rabu nanti insya-Allah cikgu akan masuk satu lagi tajuk berkaitan dengan bumi. Okey, untuk hari ini cikgu ada bagi link latihan, boleh jawab je latihan dekat link tu ya. Okey. Cikgu harap kamu dapat siapkanlah kerja-kerja yang cikgu bagi minggu lepas. Okey, tak apa, cikgu bagi masa lagi untuk hari ini. Okey, baik. Jadi setakat itu saja. Jaga diri kamu, jangan keluar daripada rumah. Kalau nak keluar pun pastikan pakai mask. Okey? Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.